Hai, Assalamualaikum. Selamat petang. Hari ini anda semua bersama saya, Cik Filza dan juga saya Cik Fazlin. Petang-petang ni kan selalu kita asyik ngantuk je, bolehlah duduk. Take note apa yang kami akan sampaikan sekejap lagi betul lah. tu Cik Fazlin. So sebelum kita teruskan kepada tajuk, kita nak kongsikan serba sedikit tentang Bosta lah. Okey, apa visi Bosta, Cik Fazlin? Bosta adalah menjadikan pengeluar utama minuman bulat terus terbesar di Malaysia dan di pasaran dunia pada tahun 2030. Okey, manakala untuk misi pula membantu 100,000 orang pesakit obesiti di seluruh Malaysia untuk mencapai berat badan ideal dan meningkatkan kualiti hidup. Menjadikan Bosta sebagai minuman berkhasiat yang dapat dinikmati oleh seisi keluarga di pesara dunia dengan tanpa rasa bersalah. Ya betul, selaras dengan tagline kami, Eat Fat, Burn Fat. Okey, berbalik pada tajuk kita tadi kan, cuka apple kan. Bila kita dengar tentang cuka apple, kalau anda semua tahu mengikut saranan Dr. Ju kan, mana pasien yang chat dengan kami punya konsultan pun memang akan menyarankanlah untuk ambil cuka apple kan. Lagi-lagi masa mereka yang sedang buat IF. Betul tak Cik Fazlin? Ya betul. Bukannya semasa IF tu lah kita makan cuka apple. Betul tu. Macam kalau anda semua pernah kontak dengan konsultan kan, dan tahu tentang IF, semestinya anda akan tahu apa itu cuka apple. Ya betul. Jadi apa tu cuka apple? Cuka apple adalah air apple yang ditapai. Jadinya dia jadi masam lah. Itu sebab kita namakan dia cuka apple. Kalau kita tahu cuka tu kan memang sifatnya masam kan. Macam sifatnya dah diperam, dah ditapai macam tu. Betul tu. Okey. Selain bila orang cakap bila kita dah tapai ni takut kita punya nutrisi pun dah hilang kan. Sebenarnya ada je kandungan berkhasiat dalam cuka apple ni. Ya betul. Contohnya cuka apple ni dia mengandungi asid asetik dan asid malik yang menghasilkan rasa masam. So asid asetik adalah asid yang berkuasa untuk membunuh bakteria dan menggalakkan pertumbuhan bakteria baik pada masa yang sama. So ini kerana asid asetik akan membunuh bakteria yang tidak diperlukan apabila asid asetik ini bersentuhan dengan bakteria tersebut. Ya betul. Okey, selain asid asetik, apa lagi kandungan asid yang ada dekat dalam cuka apple ni? Yang saya tahu dalam cuka apple ni ada asid malik. Betul. Di mana asid malik adalah bahan semula jadi dalam buah apple tu sendiri dan terhasil daripada karbohidrat yang ditukar kepada tenaga. Asid malik digunakan secara meluas dalam produk penjagaan kulit. Yang macam kita tahulah selalu produk-produk kecantikan ni kan terdiri daripada apple, orange. Jadinya rupanya dia guna cuka apple ni. Sebab sekarang banyak je kan suplemen kecantikan yang pakai sumbernya dari buah-buahan. Ya betul. Lagi-lagi apple lah, macam kita nampak fiber apple macam tu. Betul. Okey, selain tu ada juga kandungan polyphenol. So polyphenol ni adalah antioksidan yang melawan radikal bebas dan meningkatkan tahap kesihatan sistem penghadaman. So asid hidroksinemik dalam polyphenol utama dalam cuka apple selain daripada asid klorogenik, asid klavik, asid ferulic dan asid coumarik. Macam kita tahu, antioksidan ni merupakan untuk melawan radikal bebas. Jadinya kulit kita boleh jadi lebih licin, lebih lembut, lebih awet muda lah. Yang ada masalah penghadaman pun kan, betul. sangat-sangat bagus untuk ambil cuka apple ni lah. Okey, bila kita sebut pasal IF kan, selalu kita syorkan, kita sarankan untuk mereka ambil air putih kan, ambil air minuman yang zero kalori, termasuklah dengan cuka apple kan. Selalu bila kita sebut pasal minuman detox ni, memang terkenal dengan lemon lah kan. Ya betul. Minuman detox yang dicampur dengan buah, irisan buah. Tapi anda perlu tahu selain lemon, cuka apple juga salah satu orang cakap penambah yang kita boleh tambahkan dalam air lah semasa intermittent fasting. Ada yang tak suka minum air mineral, air masak kan, bolehlah campur dengan cuka apple buat ada rasa-rasa buah. Betul. Kalau rasa nak minum satu sudu satu hari tu kan agak kuat kan dia punya tu. So kalau nak kurangkan rasa masam tu boleh je campur dengan air putih. Jadi saya nak kongsikanlah apa khasiat dalam cuka apple ni kepada kesihatan kita lah. Antaranya memberi kita rasa kenyang yang lebih lama. Tak adalah kita asyik lapar je kan bila kita amalkan cuka apple ni. Sebab cuka apple membantu dalam memberikan rasa kenyang lebih lama dengan melambatkan proses pencernaan.
Ini akan memperlahankan penyerapan makanan ke dalam salur darah kita. Kajian menunjukkan pengambilan 2 sudu besar cuka makan akan menjadikan makanan kekal dalam perut lebih lama berbanding dengan pengambilan air putih. Jadi nampaklah kat sini kalau kita makan cuka apple lebih berkesan, lebih tahan lama laparnya daripada amalkan air putih, air mineral tu. Tapi apa orang cakap, walaupun air putih memang ada kebaikan ni kan, tapi mungkin pada anda yang tak suka air putih sebab rasanya plain kan, rasa kosong, so boleh je tambahkan cuka apple. Walaupun selain ada rasa, kita dapat juga manfaat dan kebaikan daripada cuka apple tersebut. Betul tak Cik Fazli? Ya, betul Cik Fiza. Okey, selain tu kita dapat cuka apple ni juga dapat membantu untuk mengurangkan berat badan lah. Macam apabila kita sarankan mereka untuk buat intermittent fasting ni memang untuk mereka yang nak turunkan berat badan. Betul tak? Kita nak kawal pemakanan kita. So kita boleh je tambahkan cuka apple ni dalam minuman kita kan, kita dapat berkali ganda manfaat daripada IF tu. Betul tak? Kalau IF tu sendiri dapat turunkan berat badan, amalkan cuka apple lagi bertambah-tambah menurun. Lagi cepatlah penurunan tu. Betul tak Cik Fazlin? So cuka apple ni menjadi pilihan golongan yang ingin menurunkan berat badan. Ini kerana cuka apple mengandungi kalori yang sangat rendah. 1 ml cuka apple hanya memberikan 0.2 kalori sahaja. Terdapat kajian terhadap manusia menunjukkan bahawa kumpulan pertama yang mengambil 1 sudu cuka apple semasa makan tengah hari dan makan malam ditambah pula pengurangan 250 kalori sehari menunjukkan pengurangan sehingga 17 kg dalam masa 12 minggu. Dalam 1 tahun tu kita dapat kurangkan sehingga 17 kg. Banyak tu. Jadi seterusnya, cuka apple ni juga dapat melindungi kita daripada mendapat jangkitan ataupun antibakteria. Cuka apple membantu dalam melawan jangkitan. Hippocrates yang merupakan bapa perubatan pernah mencadangkan cuka untuk ubat ulcer mulut dan juga kudis. Hippocrates turut mencadangkan ubat oksimal yang mengandungi madu dan juga cuka untuk pesakit yang batuk tak berhenti. Selalu saya nampak ayah saya kalau batuk-batuk teruk tu kan, tak hilang-hilang dia mesti minum air madu, mesti minum air ataupun madu dicampur dengan lemon. Mesti benda-benda yang masam. Kajian pada masa kini juga menunjukkan bahawa cuka apple berpotensi dalam menghalang pertumbuhan bakteria seperti Escherichia coli, Enterococcus atau bakteria Bacteroides fragilis. Maaf kalau salah sebut. Cuka apple turut digunakan untuk bersihkan mulut tanpa penyebab kerosakan pada mulut. Betul tu. Jadinya kalau kita ambil cuka apple ni tak menyebabkan mulut kita luka ke. Ada orang cakap cuka ni terlalu tajam kan, sampai boleh menyebabkan luka. Ada orang cakap macam buatkan kita jadi ngilu kan, lama-lama gigi ni jadi orang cakap terhakis kan, sebab kandungan asid dalam cuka apple tu sendiri tinggi. Sebenarnya memang orang cakap walaupun satu benda tu baik, tapi kita ambil dalam kadar yang berlebihan juga tak baik sebenarnya. Tak adalah sampai satu hari tu kita ambil sampai 20 ml kan. Cukup seadanya sahaja. Memang kita tahu benda berlebihan pun tak baik. Betul tak Cik Fazlin? Okey, seterusnya baik untuk sistem penghadaman. Okey, so cuka apple ni kaya dengan khasiat pektin yang membantu pertumbuhan bakteria baik di dalam usus. Kehadiran bakteria baik dalam usus pula memberi kesan baik pada perut dengan melancarkan pencernaan di samping mencegah keradangan pada sistem penghadaman. Pada mereka yang ada masalah sembelit, yang susah nak membuang, seminggu tu 2 hingga 3 kali je membuang kan. Sampai orang kata kembung perut ni tak membuang kan. Sangat-sangat bagus ambil cuka apple ni lah. Dia membantu untuk melancarkan proses penghadaman. Kalau macam orang kata nak beli detox kat kedai kan, kat pasaran tu mahal. Kita buat detox sendiri yang murah, sebab cuka apple dekat pasaran sekarang pun tak begitu mahal. Betul tak Cik Fazlin? Kita tambahkan 1 sudu dalam air setiap kali kita nak minum tu, kita dah boleh bantu untuk penghadaman kita. Betul tu. Selain itu, cuka apple juga dapat kawal paras gula dalam darah lah. Terutama bagi pesakit-pesakit kronik macam yang ada diabetes tu, yang ada kencing manis tu kan. Bolehlah amalkan cuka apple ni. Macam saya cakap lah, bagi pesakit diabetes, paras gula dalam darah perlu dikawal untuk pemakanan dan ubat-ubatan. Untuk kawal paras gula secara semula jadi,
kita bolehlah cuba amalkan cuka apple ni. Macam kita tahu cuka apple kan, apple semula jadi. Jadi kita boleh buat sendiri, tak perlu pun cari kat kedai ke, boleh je buat sendiri. Senang, dengan apple sahaja kita boleh buat ubat semula jadi untuk rawat kita punya masalah kencing manis. Betul tu Cik Fazli. Cuka apple juga didapati dapat bantu meningkatkan sensitiviti insulin bagi menstabilkan kadar gula secara berkesan. Seterusnya dapat meningkatkan tahap kesihatan kulit. So macam kita tahu, kulit pada wajah setiap manusia ni sepatutnya berada dalam kadar asiditi yang lemah, iaitu pada skala pH 4 sehingga 6. Ini adalah kerana ia akan membantu dalam melindungi kulit daripada sebarang bahan berbahaya yang terdapat di persekitaran. Sebuah kajian mendapati bahawa cuka yang dijadikan sebahagian bahan di dalam perubatan mampu merawat masalah kulit. So macam ada sesetengah produk pencuci muka pun dia ada yang low pH kan, yang sesuai untuk kita punya jenis skin ni. Lagi ada orang yang kulit dia sensitif. Betul. Pakai produk ni tak kena, pakai produk ni tak kena. Jadi pilihlah produk yang pH dia rendah. Betul tu Cik Fazlin. Sebab apa, bila tinggi-tinggi ni kulit kita boleh kering. That's why lah kita kena cari pencuci muka yang skala pH dia rendah, yang sesuai dengan kulit kita. Samalah macam cuka apple ni kan, dia punya kadar acidity yang lemah pada skala 4 hingga 6 sahaja. So sangat-sangat sesuai untuk mereka yang ada masalah kulit. Kalau mak saya pun macam kalau saya cakap saya ada masalah kulit kan, dia selalu orang kata syorkan untuk minum air lemon lah kan, untuk dia cuci kita punya dalaman. Ya, betul. So bila dalaman kita bersih, kulit kita pun akan jadi sama bersih. Selain cuka apple kan, macam kadang-kadang madu lah, air timun lah kan, macam-macam jenis detox yang kita boleh buat dari rumah sendiri sekarang. Betul tak Cik Fazlin? Betul tu Cik Fiza. Untuk pesakit-pesakit jantung juga boleh amalkan cuka apple ni. Sebab apa? Paras kolesterol tinggi merupakan salah satu punca utama bagi pesakit kardiovaskular. Hasil kajian mendapati pengambilan cuka apple dapat turunkan kadar kolesterol seseorang tu lah. Sesiapa yang ada masalah kolesterol, yang ada masalah sakit jantung, kencing manis, boleh amalkan cuka apple ni. Banyak kebaikannya lah. Tapi ia juga boleh mendapatkan kesan yang lebih ketara. Amalan cuka apple perlu disertakan dengan diet yang sihat. Janganlah kita setakat makan cuka apple je tapi kita tak jaga pemakanan kita. Betul. Jadi kita kena jaga juga pemakanan kita. Sambil tu kita ubahlah minuman kita dengan cuka apple. Janganlah makan minuman yang manis-manis, ada kalori. Betul tu. Kira macam bila kita buat diet tu memang kita kawal pemakanan kan. So kita tambahkan cuka apple ni sebagai orang kata pembantu kan. Untuk kita lagi mudah menurunkan berat badan. Tak adalah bila kita dah lepas makan dekat kedai kan kita lepak kan, kita dah makan manis, kita minum manis, kita makan makanan yang bergoreng. Lepas tu kita minum cuka apple ni dengan harapan dapat turunkan berat badan. Yang penting betulkan niat kita dahulu. Pastikan pemakanannya kita ambil sebelum kita minum cuka apple ni betul. Jadi tak adalah macam membazir kita minum tu kan. Nanti bila tak ada kesan, mulalah nak salahkan produk tu tak menjadi. Betul tak Cik Fazlin? Ya, betul. Macam kita bersukan lah. Kita sungguh-sungguh ni bersukan, dah keluar peluh, dah macam-macam kita buat, tapi berat badan tak turun-turun. Sebab kita tak jaga pemakanan. Kita bersukan tapi tak jaga pemakanan. Macam mana nak turun kan? Betul tu Cik Fazlin. Lepas tu mulalah salahkan sukan kan. Lepas tu dah tak nak buat dah sukan tu. Jadi apa penting kita kena jaga pemakanan dulu. Orang kata ini hanyalah sampingan sahaja yang membantu kita untuk dapatkan kesihatan yang lebih baik. Yang nak turunkan berat badan tu terutamanya. Sangat-sangat baguslah. Boleh cuba dari sekarang. Macam tak kisah jenama apa pun kan. Yang penting pemakanannya betul lah. Ini kononnya salahkan jenama lah kan. Tak ori lah. Padahal diri sendiri yang tak jaga pemakanan. Hanya bergantung pada produk tapi diri sendiri tak ubah cara pemakanan dia. Betul tu Cik aktiviti Fazli. harian dia macam mana dia tak ubah. Betul. Okey, seterusnya dia cuka apple ni juga boleh dijadikan sebagai penawar bagi psoriasis kulit kepala. Di samping memberikan kesan baik secara dalaman, cuka apple juga memberi manfaat secara luaran khususnya di bahagian kulit kepala. Menurut National Psoriasis Foundation, cuka apple didapati berkesan untuk merawat masalah pada kulit kepala. Cuka apple yang memiliki komponen antiseptik dapat membantu mengurangkan
kegatalan dan keradangan akibat psoriasis. Kalau macam mak-mak kita zaman dulu, kalau kita cakap ada masalah kelimomo ke, kulit kepala gatal ke, rambut gugur ke, dia orang jarang pakai shampoo ni, pakai shampoo tu kan. Tapi digunakan bahan-bahan semula jadi. Contohnya macam limau purut lah kan. Betul. Mak saya pun suruh macam tu. Kalau ada kelimomo ke, nanti dia suruh hiris limau purut tu, gonyoh dekat kepala. Betul. Pakai limau purut lah, pakai daun pandan lah. Kalau rambut gugur, masalah rambut gugur atau frizz, orang kata kembang kering tu, pakai inai lah kan. Ya, betul. Tapi kita ni anak muda, mana nak percaya, betul tak? Rasa macam lapuk lah benda tu kan. Kita percaya pada produk-produk shampoo, macam-macam jenis shampoo dah kita cuba, makin lama makin kusut rambut. Betul tu Cik Fazli. Orang kata kalau tak ada bahan kimia tu tak percaya lah kan. Tapi sebenarnya orang cakap diorang ni sendiri dah pernah cuba buat benda tu dan memang berkesan. Kadang-kadang kita kena juga buka mata ni kan, kena percaya dengan benda-benda macam tu. Tapi kalau kita fikir balik lah kan, produk-produk yang diorang hasilkan tu semua daripada bahan alam semula jadi, betul? Betul. Itu yang diolah jadilah produk, dah dicampur dengan bahan kimia jadilah produk. Asalnya daripada bahan semula jadi yang dekat hutan apa semua tu kan. Betul tu Cik Fazlina. Daripada sebiji orang kata limau purut tu kan, dia olah, dicampur bahan kimia yang tertentu untuk dijadikan satu shampoo berasaskan limau purut. Walaupun limau purut kita tak tahu berapa banyak dia letak kan, untuk bantu masalah. Kadang-kadang kita tengok shampoo daripada kelapa, padahal boleh je kita guna kelapa original tu untuk jadikan shampoo, untuk rawat kita punya kepala kan, santan kan. Tapi kita tetap nak pilih yang kat kedai yang pasaran yang dah siap diolah, betul tak? Betul. Padahal lagi mahal. Betul tu Cik Fazlina. Samalah macam cuka apple ni kan, mungkin kita tak lama lagi akan diolah jadi satu minuman yang dah diproses kan, dah ada campuran. So orang kata lebih baik kita ambil yang original, yang kita tahu dia punya kebaikan, manfaat tu kan. Lebih baik kita buat sendirilah daripada kita ambil yang dah siap kat luar tu. Betul tu. Okey, seterusnya dapat meningkatkan ketahanan badan dalam aktiviti bersukan. Okey, dalam meningkatkan ketahanan badan, sesetengah daripada penggiat sukan suka mengamalkan minuman isotonik sebelum memulakan aktiviti. Apa yang menariknya, cuka apple ni dapat memainkan peranan yang sama seperti minuman komersial sukan. Ini menjadikan cuka apple sebagai alternatif yang baik bagi membantu badan meningkatkan paras gula dalam darah di samping menurunkan paras asid laktik bagi mengekalkan ketahanan badan ketika bersukan. Kalau perasan masa kita hari sukan masa sekolah kan, betul. Kalau macam lepas je kita bersukan mesti cari air 100 plus lah, betul tak? Air Red Bull lah. Tak pun sebelum bersukan tu dah sungguh-sungguh bawa air 100 plus. Kononnya boleh tambah tenaga, boleh kuatkan lari laju tu kan. Betul tu. Kononnya bila kita ambil je air soda bikarbonat tu kan, terus orang cakap terus bertenaga, terus segar. Sedangkan kita tak tahu sebenarnya dalam air tin tu kan, soda bikarbonat tu sangat tinggi dengan kandungan gula. Ya, betul. Bila tinggi dengan kandungan gula ni, memanglah kita akan rasa bertenaga, tapi dalam orang kata dalam jangka masa yang sekejap je, betul tak? Lama kelamaan ganti daripada tenaga kepada penyakit pula. Betul tu. Mula-mula memanglah kita rasa macam bertenaga, boleh ambil lagi kan Red Bull apa semua, 3 in 1 tu kan. Ya, betul. Masa penyakit ni kita akan nampak dalam jangka masa yang panjang. Bukan hari ni kita minum, esok kita dah boleh nampak kesannya. Betul tak Cik Fazli? Ya, betul. So kita sebagai pengguna ni perlu bijak dalam membuat keputusan. Apa yang kita ambil sehari, apa yang kita makan, perlulah kita orang cakap teliti betul-betul kan. Tengok isi kandungan dia, apa je yang diguna dekat situ, bagus ke tak. Kadang-kadang dia tak tulis kat situ zero sugar, tapi ada gluten, ada soya, macam-macam bahan yang boleh menggantikan gula kat situ. Betul tu Cik Fazlin. Bila orang cakap pasal minum lemon, minum cuka ni boleh nipiskan usus tu, kita percaya kan, tapi manfaat dia untuk turunkan berat badan tu kebanyakannya orang tak percaya. Atas sebab kita dengar komen negatif berbanding komen positif seseorang, betul tak? So kita jangan dengar satu pihak saja, kita perlu minta, mungkin ada testimoni orang yang ambil cuka apple ni yang dah berjaya bantu untuk turunkan berat badan. Okey. Seterusnya, cuka apple ni juga kaya dengan antioksida, di mana kita tahu antioksida tu berfungsi untuk mengawal
Jajak saya lupa. Mengawal radikal bebas. Jadinya kulit kita jadi lebih segar, lebih licin macam saya cakap tadi lah. Lebih licin, lebih awet muda kan. Dengan adanya antioksida dalam kandungan cuka apple ni sendiri. Radikal bebas tu bukan saja kita boleh dapat daripada makanan, tapi daripada kita punya sekeliling tu kan, macam asap. Betul tak? So kita bila kita minum cuka apple ni, dia dapat bantu kita daripada dalaman. Betul tak Cik Fazlin? Walaupun luar kita dah pakai orang kata kita dah pakai produk kan, skincare, body care ni, tapi dalaman pun kita kena jaga juga. Betul kalau tak? Kita tengok sendiri dalam anggota badan kita yang selalunya terbuka adalah kulit kita kan. Betul tak? Muka kita kan yang selalu terdedah pada radikal bebas betul tu Cik Fazlin. Kalau tangan kita boleh lindung lagi kan. Kalau muka takkan kita nak pakai pun nutup muka penuh kan. So walaupun luaran kita dah jaga, dalaman pun kita kena jaga. Betul tak? Kalau dalaman cakap usus kita penuh kotor kan, muka kita pun sama-sama mulalah naik jerawat lah, kusam lah kan. So bila kita cuci bila kita detox ni, kita cuci perut kita, usus kita pun bersih, kulit kita automatik jadi cing kan, bercahaya orang cakap. Okey, ada lagi tak apa-apa? Ada lagi, mestilah ada. Kalau kita nak kurus, mesti produk tu akan bantu penghadaman kita, betul? Betul. Jadinya cuka apple ni dapat bantu penghadaman kita ataupun sistem pencernaan kita lah. Cuka apple kaya dengan khasiat pektin yang membantu pertumbuhan bakteria baik dalam usus kita, macam air vitagen, air apa lagi? Yang macam vitagen tu? Yakult. Semua tu kita tahu ada bakteria baik dalam minuman tu, tapi dah diawet, dah ditambah dengan pewarna, perasa itu yang ada rasa manis-manis, warna bertukar kan. Orang kata masam dia tu ujung-ujung lidah je, betul tak Cik Fazlin? Yang selebihnya cakap dah rasa manis dah, ada perasa macam-macam dah sekarang. Lepas tu kan Hai Cik Filza dan Cik Fazlin, kalau gastrik boleh ke ambil cuka apple? Kalau gastrik kita tak galakkanlah sebab masam kan. Untuk sesiapa yang ada penyakit gastrik, tak digalakkan untuk makan benda-benda yang masam, benda-benda bergoreng. Jadinya kita tak galakkan sangatlah untuk ambil cuka apple ni. Okey, so daripada semua kebaikan yang kita bagi tu kan, itu antara orang cakap khasiat yang terkandung dalam cuka apple lah kan. Dia membantu untuk mereka yang ada masalah kencing manis, untuk mereka yang ada masalah berat badan, yang nak turunkan berat badan ni kan. Tapi macam saya cakap tadi lah, kita tak boleh harapkan dengan satu minuman sahaja dah bantu turunkan hingga 10 kilogram kan. Mestilah kita kena buat senaman, kita kena jaga pemakanan tu yang paling penting. Betul tak? Ya, betul. Jadi macam mana kita nak amalkan cuka apple ni? Ada tak cara-cara untuk amalkan dia? Okey, tips penggunaannya adalah hadkan penggunaan cuka apple. Mulakan penggunaan dengan dos kecil. Macam kita nak mulakan apa-apa minuman pun kita kena ambil sikit-sikit dekat. Tak adalah baru sekali cakap first nak cuba kita dah ambil sampai takut tak serasi lagi kan. Betul. Macam Bosta jugalah. Untuk permulaan kita perlu ambil 1 skop dahulu. Dah biasa baru kita boleh up kepada 2 skop. Betul. Sama juga macam cuka apple ni lah. Boleh gunakan straw atau dan bilas mulut bagi mengelakkan hakisan gigi. Sebab macam mak saya, bila kita dah tua ni kan gigi dah mula cakap reput. So macam mak saya, dia suka minum air lemon kan, air cuka apple, tapi gigi dia rasa orang cakap ngilu. So boleh, tak ada alasan untuk kita amalkan. Boleh je kita gunakan straw, ataupun lepas kita ambil je cuka apple tu, kita cepat-cepat komo. Saya ada gastrik, tak boleh ambil kopi. Okey, kalau untuk mereka yang ada orang cakap masalah gastrik kan, tapi jenis yang orang cakap memang coffee lover, hari-hari ambil kopi dan tak ada efek sampingan macam anxiety ataupun berdebar-debar, boleh je ambil kopi Bosta. Bukan kopi 3 in 1, tapi kopi Bosta, kerana kandungan
kafein kita hanyalah 5% sahaja. Ya, betul. Tak setinggi apa orang kata kopi-kopi dekat luar sana kan. Boleh je ambil, tapi untuk mereka yang baru pertama kali nak cuba kopi, sebelum ni jarang minum kopi dan ada efek macam berdebar-debar ke kan, anxiety, saya tak galakkan untuk minum kopi. Ya, betul. Kami tak nak ambil risiko lah. Betul. Cara untuk makan cuka apple ni, campurkan 1 ke 2 sudu cuka apple ke dalam secawan air. Boleh campurkan madu juga untuk kurangkan rasa masam cuka apple tu lah. Macam mak ayah kita kan kalau batuk, lemon tu dicampur dengan madu sebab tak nak rasa masam tu sangat. Tapi kita lupa bahawa madu tu sendiri ada kandungan gula kan, pemanisnya. Betul. Walaupun kita tak ada madu asli tu pun dia ada kandungan gula yang tersendiri lah, gula semula jadi. Tapi kalau kita perasan dekat pasaran sekarang banyak je madu. Apa orang cakap madu-madu tiruan, betul tak? Madu tiruan. Dia tulis itu madu tapi sebenarnya dibuat daripada gula. Betul. Bila kita simpan je dalam peti sejuk, mulalah dah membeku jadi gula. So kita sebagai pengguna dan pembeli perlulah bijak dalam buat keputusan. Jadi madu tu kita boleh tukar kepada pemanis yang dibenarkan lah, macam stevia, lacto, erythritol, untuk elakkan berlaku keradangan dalam badan kita. So kita gunakan pemanis yang dibenarkan. Betul. Seterusnya kita boleh juga tuangkan 1 ke 2 sudu cawan cuka apple ke salad bagi menambahkan rasa. Kalau macam sebelum ni, bila kita nak buat salad dressing tu kan, pakai sos yang tinggi kandungan kalori, tinggi kandungan perasa kan. Kita nak gunakan yang lebih sihat. Kalau sebelum ni macam pakai minyak zaitun kan, boleh gantikan kepada cuka apple. Ya, betul. Okey, so kesimpulan dari apa kami kongsikan kebaikannya kan. Cuka apple ni tinggi dengan antioksidan yang baik untuk sistem penghadaman dan berpotensi untuk menggalakkan penurunan berat badan. Cuka apple juga dapat membantu badan dalam mengawal paras gula dan paras tekanan darah dengan baik. Di samping mengambil cuka apple sebagai suplemen tambahan, kita juga perlu mengutamakan diet dan gaya hidup sihat bagi mengekalkan kesihatan. Ya, betul. Pemanis apa tu Cik Fazlin? Yang Cik Fazlin cakap tadi, pemanis apa? Pemanis yang dibenarkan. Kalau kita tahu gula adalah macam gula pasir, gula perang, madu pun sejenis gula tau. Jadi kita kena tukar semua jenis gula tu kepada pemanis yang dibenarkan lah, yang tidak memberi kesan pada badan kita. Betul. Tak beri kesan pada kesihatan kita. Contohnya macam saya sebut tadi, stevia, lacto, erythritol, semua pemanis dibenarkan ni boleh didapati di Shopee. Dah senang lah nak dapat, tak susah pun sekarang ni nak dapatkan barang-barang kesihatan ni. Betul tu Cik Fazlin. Selain kita boleh tambahkan dalam cuka apple, dalam bosta pun kita gunakan pemanis yang diluluskan lah. Kita tak gunakan sebarang gula ataupun creamer, tapi kita gunakan pemanis yang diluluskan, iaitu pemanis erythritol dan juga monk fruit. So dua pemanis ni tak ada masalah buat apa pun cakap. Kalau ada masalah kencing manis ke kan, masalah apa lagi, darah tinggi ke kan, boleh je ambil bosta. Okey, jadi itu sajalah perkongsian kami. Yang baik itu datang daripada Allah dan yang kurang daripada kami berdua sendiri. Jadi Assalamualaikum. Bye.